Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini cikgu cuma nak guna sedikit saja masa untuk kelas kita hari ini. Cikgu nak terangkan tentang amali pola pertumbuhan tumbuhan. Okey, tujuan amali ini adalah untuk mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okey, amali ini kamu kena buat di dalam kertas kajang ataupun kertas A4 dan perlu dihantar apabila sekolah kita buka nanti. Okey, pembelian ubah di sini kita ada 3 pembelian ubah seperti biasa. Yang pertama ialah pembelian ubah yang dimanipulasikan. Yang kedua ialah pembelian ubah yang bergerak balas. Dan yang ketiga, pembelian ubah yang dimalarkan. Okey, ini adalah eksperimen 6.2 yang perlu kamu salin daripada tujuan, penyertaan masalah, hipotesis, pembelian ubah di sana. Kita ada bahan dan radas, prosedur dan keputusan. Okey, eksperimen ini kamu boleh salin daripada buku teks. Kalau dalam buku syirat 137 rasanya. Nanti kamu cek semula ya. Okey, tujuannya adalah untuk mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Pernyataan masalah pula adalah apakah pola pertumbuhan anak benih kacang hijau. Okey, hipotesis diberi adalah pola pertumbuhan anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid. 3 pemberian ubah yang diberi di sini. Pemberian ubah yang dimanipulasi adalah masa, kerana kita menggunakan masa daripada hari yang pertama hingga hari yang ke-7. Kemudian pemberian ubah yang bergerak balas adalah ketinggian anak benih. Kita akan ukur ketinggian anak benih daripada hari yang pertama hingga hari yang ke-7. Okey, yang dimalarkan ataupun ditetapkan adalah jenis anak benih. Jadi kita perlu menggunakan anak benih yang sama untuk eksperimen ini selama 7 hari. Okey, bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini ialah biji benih, kacang hijau, kapas dan air. Radas pula adalah piring petri, penyepit dan pembaris. Kalau kamu di rumah tidak ada piring petri, kamu boleh gunakan apa-apa saja bekas. Contoh seperti piring ataupun bekas plastik kontainer ke boleh juga. Okey, kita lihat prosedurnya. Yang pertama sekali, rendamkan 3 biji benih kacang hijau di dalam piring petri yang berisi air sampai ia kembang. Kemudian kamu simpan radas itu di tempat yang gelap selama 1 malam. Kemudian kamu simpan hari ini, esok kamu boleh keluarkan. Esok kamu keluarkan, kamu kena pindahkan anak benih kacang hijau yang telah tumbuh sedikit tu ke dalam bekas yang lain. Ataupun kamu kalau ada piring petri, kamu gunakan piring petri ke bekas yang lain yang berisi kapas lembap. Kamu perlu pastikan kapas yang kamu gunakan itu perlu diletak air dahulu dan ia mestilah lembap sebelum kamu meletakkan anak benih tersebut tadi. Okey. Okay, yang keempat, ukur panjang setiap anak benih kacang hijau menggunakan pembaris. Sekiranya ada biji benih yang sudah tumbuh sedikit tu, kamu ukur terus panjang dia. Okey, prosedur yang kelima, ulangi langkah keempat setiap hari sehingga 7 hari dan ikut ketinggian anak benih kacang hijau dalam jadual yang diberikan di bawah. Kemudian hitungkan purata ketinggian anak benih kacang hijau dan catat di dalam jadual di bawah. Bagaimana kita nak kira purata? Anak biji benih 1, 2 dan 3, kamu tambahkan jumlah panjang untuk ketiga-tiga biji benih dan kamu bahagikan kepada 3. Kamu akan dapat nilai purata. Okey, yang terakhir sekali ialah kamu perlu memplotkan graf ketinggian anak benih pokok kacang hijau dalam unit milimeter melawan masa, iaitu ekor hari ya. Okey, jadi maksudnya sini kamu kena plotkan graf dan pastikan kamu ada kertas graf untuk plotkan graf tersebut. Kamu isikan keputusan di dalam jadual dan berikan kesimpulan serta jawab soalan 1 dan
soalan 2. Yang ni semua kamu kena salin semua. Dan laporan ni jangan lupa hantar kepada cikgu bila sekolah kita buka nanti. Okey, cikgu dah tunjukkan gambar di sini. Yang contohnya di sini adalah gambar biji benih diletakkan di atas kapas yang lembap selepas semalaman direndam di dalam air di tempat gelap. Ini dia gambar dia. Next, keadaan biji benih bercambah selepas beberapa hari. Kalau kita tengok dari sini dia dah tinggi. Ini kemungkinan besar selepas 7 hari. Dan ada yang pendek juga di sana. Bergantung kepada cara dia disusun oleh kita. Sebab itu cikgu tak nak kamu letak terlampau banyak biji benih dalam satu piring bateri atau bekas. Kita nak 3 sahaja. Okey, ini adalah contoh pencambahan biji benih mengikut hari. Daripada kiri ke kanan, kita tengok kiri dia lebih pendek, kemudian kanan dan seterusnya sampai ke bahagian ni dia lebih tinggi Ini adalah eksperimen yang dibuat oleh pelajar cikgu yang lepas. Kalau kamu tengok di sini, pencambahan biji benih dari hari pertama hingga hari yang ke-7. Kalau kamu lihat di sini hari pertama, pencambahan cuma berlaku sedikit sahaja. Kita boleh ukur juga hari kedua ada sedikit perubahan keluar. Dan hari ketiga ia sudah mengeluarkan pucuk. Hari keempat dia sudah mula meninggi. Hari kelima dia meninggi. Dan hari keenam dan ketujuh dia mula menjauhi bikar tersebut. Dan dia semakin tinggi. Jadi itu adalah keputusan dia nanti yang sepatutnya kamu akan perolehi. Dan kemudian itu saja, dan cikgu nak kamu rekodkan amalan kamu dan plotkan graf ketinggian anak benih kacang hijau dalam milimeter melawan masa dan ikut hari. Dan cikgu nak kamu staplerkan keputusan laporan amalan kamu dan juga perlu hantar laporan amalan ini apabila kelas buka nanti. Dan satu lagi, jangan lupa ambil gambar pertumbuhan biji benih dari hari pertama hingga hari yang ke-7. Gunakan kamera handphone kamu saja untuk ditunjukkan kepada cikgu. Dan pastikan kamu kemaskan laporan amali dan hantar kepada cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu nak Jom, dah sedia untuk sekolah. Jom. Okey, itu saja yang cikgu dapat bagi penerangan dan semoga kamu dapat menyiapkan amali bola pertumbuhan-tumbuhan ini dengan baik. Dan itu saja. Terima kasih dan good luck.